Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 24 Mac 2017. 5 orang dilaporkan terbunuh manakala sekurang-kurangnya 50 individu cedera selepas sebuah kereta merempuh laluan pejalan kaki dan seorang anggota polis diserang berhampiran Parlimen Britain petang Rabu lalu. Polis menganggap ianya adalah serangan militan. Setakat ini, 5 mati termasuk suspek berusia 52 tahun. Kita akan bersama Nurul Huda Kosnon secara langsung di London. Silakan Nurul. Berada di perkarangan bangunan Parlimen di Westminster di London, di mana di sini berlakunya serangan yang mengakibatkan kira-kira 3 orang cedera termasuk anggota polis, manakala 40 lagi cedera. Dan di mana kalau kita dapat saksikan di sini jambangan bunga ditinggalkan berhampiran bangunan Parlimen sebagai penghormatan terhadap mangsa serangan. Dan kalau kita dapat saksikan tinjauan di sini mendapati keadaan terkawal dan polis sedang giat meningkatkan kawalan. Juga beberapa jalan yang ditutup sudah pun dibuka kepada orang ramai bermula hari ini. Bagaimanapun dalam insiden berkenaan, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terbabit dalam serangan itu. Dan untuk perkembangan lanjut, bersama saya ketika ini seorang rakyat Malaysia yang juga difahamkan saksi kejadian, iaitu Nur Fadilah Muhammad Effendi. Mungkin boleh kongsikan ketika kejadian macam mana? Okey, semasa kejadian tu saya memang berada di sekitar Westminster, okey, dekat area daripada Buckingham Palace. Dan berada di bahagian taman lah bersama keluarga saya. Okey, memandangkan kami datang untuk bercuti di sini. Dan semasa kami sedang duduk berehat di area taman tersebut, tiba-tiba saya terdengar satu bunyi tembakan yang cukup kuat. Jadi memang terkejut sangat masa tu. Dan panik memang, tapi pada masa yang sama still mencarilah ataupun nak mengetahui apa yang berlaku. Dan nampak dekat area Westminster ni orang menjerit, orang lari berkeliaran. Jadi saya pun cakap kat family member saya, ada sesuatu yang berlaku, dan teruslah lari meninggalkan tempat ini dengan serta-merta. Okey, di sini berapa hari di sini dan kenapa berada di London? Okey, saya berada di sini 5 hari dan cuti bersama keluarga. Dan semalam difahamkan tiba-tiba saja berlaku kejadian. Ya, semasa kejadian sebab hari pertama kami tiba di London, merupakan hari kejadian juga. Jadi hari pertama tu excited lah, nak tengok Big Ben, nak tengok Westminster. Tapi tak sangka terus kejadian tu berlaku dan memang sangat panik lah, terkejut. So macam mana dengan hari ini keadaan? Alhamdulillah, sebab memandangkan semalam jalan masih lagi ditutup. Jadi hari ini saya dan keluarga kembali semula ke Big Ben dan melihat suasana, keadaan, dan lebih ramai polis dilihat berjaga-jaga di kawasan ini, dan kawalan keselamatan lebih ketat lah. Okay, terima kasih untuk perkongsian itu tadi Nur Fadilah. Dan bagaimanapun dalam insiden ini juga suspek yang berjaya ditembak polis sudah pun dikenal pasti sebagai Khalid Mas'ud. Dan serangan di London ini berlaku setahun selepas serangan di Brussels yang menyebabkan 32 orang maut dan lebih 340 cedera. Saya kira itu saja perkembangan setakat ini. Saya Nurul Huda Kosnon melaporkan dari Kota London untuk kalender jenayah. Kembali kepada rakan setugas di Balai Berita. Terima kasih Nurul. Setakat ini, serangan di Parlimen Britain itu tidak melibatkan rakyat Malaysia. Kita dapatkan pula penuntut Malaysia, Syed Muhammad Arif di London untuk mengetahui keadaan semasa di sana. Cik Menang kelas tu, kelas salah seorang tu
classmate saya, sebab kita orang dalam kelas tu dalam 40 orang. So one of my friends tu dia cakap lah, parlimen kena serang. So kita orang macam, dia betul. Lepas tu student pun kita orang pasal lah, sebab kelas kita orang tu boleh nampak kelas-kelas luar juga kan. Semua macam kecoh sikit lah kan. So apabila macam kecoh, kita pun tengok lah macam kat luar kan. Kereta semua dah macam jam kan dekat jalan-jalan. So lepas tu kita masuklah kelas balik sebab tak ada apa sangat pun kan. So after kita orang masuk balik dalam kelas tu, dengarlah banyak ambulans kan, polis. Sebab tu perkara biasa, sebab dekat dengan universiti saya ni ada hospital. So ambulans ni selalu lah. Tapi bila kejadian tu berlaku, semakin banyak ambulans kami dengar kan. So agak membimbangkan sikit lah, sebab jalan kat universiti saya tu one of the main roads in London lah basically. So bila kejadian itu berlaku, kita agak bimbang lah kan. Cuma kita tak tahu detail at that time, which is masa tu tengah hari, pukul 12 1 macam tu. Tapi dapat berita tu dalam lambat sikit lah kan. Basically berita mesti sampai lambat kan. Selepas presentation saya habis, saya baliklah on the way kan. So my trip to home takes about perjalanan saya balik dalam 30 minit naik train. Naik train dalam 12 minit, jalan ke rumah dalam 5 minit tu kan. So along the way tu, bila saya sampai train rumah saya, teruslah nampak ada kereta polis dah standby dekat train station. Tapi saya nampak tu sebagai tanda polis nak rasa bagi rakyat rasa selamat kan dekat tempat tu lah. Macam tempat saya tu dalam 5 batu daripada Central London pun jam. So I mean mungkin sebab jam tu dia accumulate daripada Central sampai keluar kan. So itu yang jadi jam sampai keluar bandar tu. Dalam kes dekat rumah saya lah, saya tak tahu tempat lain lah, tapi dekat rumah saya tu memang jam lah. Dia macam it accumulated macam bottleneck daripada Central sampai ke North London kan. Okay, so basically macam kita orang kat sini adalah a few Malaysian groups kan, atau pelajar Malaysia punya group. Dan kita pun ada tanyalah, semua okey tak? Ada apa-apa berita ke? Ada Malaysian terbabit ke dalam kejadian tu kan? So, I mean, plus kedutaan kita pun reach out kepada student-student lah. Student leader pun, dia orang reach out, cakap kalau ada apa-apa informasi, ada student terbabit dengan kejadian tersebut, bagi tahulah kami kan. I mean, kedutaan akan sentiasa bantu. And berdekatan dengan tempat kejadian tu, ada satu student hall lah, memang asrama student yang memang dalam 500 meter dari kejadian tu kan. So, kami agak bimbang sikit. Tapi sebab tempat tu tourist spot, kalau ada Malaysian kebetulan ada dekat situ, dan benda tu akan berlaku jugalah. Setakat ni alhamdulillah saya tak ada dengar berita bahawa Malaysian ataupun komuniti Malaysian kat sini yang terbabit dengan apa-apa berkenaan dengan perkara tersebut lah. Setakat ni semua Malaysia selamat lah. Kita tak ada dengar berita lagi. Pagi ni bila pergi stesen, polis ada lah. Itulah yang rasa macam rasa selamat sikit lah. Polis masih ada di setiap stesen. Kemudian obviously bila baca surat khabar, front page adalah tragedi semalam lah. So kita pun adalah dapat info sikit apa yang terjadi semalam. Berapa orang yang attack bangunan parlimen, berapa orang tercedera, berapa orang mati. So dari segi info tu adalah perkembangan sedikit lah. Sebagai pelajar luar negara, kami sentiasa berwaspada lah dengan apa-apa, dengan contoh perkara-perkara kecil kan, macam pickpocket ke apa kan. Tapi ini dalam konteks global yang bila kita kata pasal teroris kan, kita agak bimbang lah, sebab London ni satu bandar yang agak popular dan agak penting untuk satu dunia. Dan kemungkinan untuk teroris attack ini tak mustahil kan. So I mean macam Big Ben tu kan, kira kawasan parlimen, agak membimbangkan lah, sebab turis Malaysia selalu pergi ke sana kan. So saya berharap agar pelajar Malaysia dan rakyat Malaysia yang datang sini tu berwaspada sikit lah dengan keadaan kat sini. Model sambilan OKU yang memandu lawan arus mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu di bawah pengaruh dadah sehingga mengakibatkan kematian.
Tertuduh Eng Peng Ven, 19 tahun, membuat pengakuan itu. Sejurus pertuduhan dalam bahasa Mandarin dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Jamilia Abdul Manap. Dalam perkembangan lain, polis menahan 3 suspek anggota kumpulan curi kereta di Nibong Tebal, Pulau Pinang, Isnin lalu dan merampas 5 kereta mewah dianggarkan bernilai RM900,000. Ketiga-tiga suspek berusia antara 30 hingga 39 tahun itu aktif dalam kegiatan pecah rumah dan curi kereta di beberapa negeri termasuk di ibu kota. Saksikan rangkuman kalender jenayah minggu ini. Dua anggota polis berpangkat Sarjan Major dan Korporal berusia 57 dan 53 tahun direman sehingga 26 Mac ini bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah daripada pengusaha lori di Kulim. Perintah tahanan reman selama 6 hari mulai hari ini dikeluarkan pendaftar kanan Mahkamah Session Alor Star Rusmini Mat Rashid. Tahanan reman berkenaan dikeluarkan bagi kedua-dua suspek untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Dua anggota tersebut dilaporkan antara yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki mengambil rasuah bulanan antara RM850 dan RM900 daripada beberapa pengusaha lori sebagai wang perlindungan supaya tidak disaman bagi kesalahan lalu lintas. Polis menahan seorang bapa berusia 60 tahun dan anaknya selain merampas lebih 3 kg dadah jenis heroin dalam sebuah rumah di sebuah kediaman di Sungai Abong, Muar, kira-kira 5 petang Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Azman Ayub berkata, suspek pertama iaitu warga emas berkenaan ditahan terlebih dahulu ketika sedang memandu kereta di dalam keadaan mencurigakan pada 3 petang hari yang sama di sekitar kediaman suspek. Pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan jenis potong wira itu kemudiannya menemui beberapa bungkusan kecil mengandungi dadah heroin seberat 108 gram. Berikutan penemuan terbabit, pihak polis kemudiannya membuat serbuan di kediaman suspek di Sungai Abong sekitar jam 5 petang sebelum menemui dadah jenis yang sama seberat 3.175 kg. Dalam serbuan terbabit, anak lelaki suspek berusia 37 tahun turut berada dalam rumah berkenaan dan dia turut ditahan selepas disyaki terbabit sama. Sebanyak 203 unit projek perumahan rakyat PPR sekitar ibu kota dirampas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL atas kesalahan tidak menetap, penghuni tidak sah dan penghuni warga asing. Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Pengurusan Perumahan dan Pembangunan Komuniti DBKL, Muhammad Muzamir Jamaluddin berkata, jumlah itu merangkumi 4 kawasan PPR sepanjang pemeriksaan yang dijalankan sejak awal tahun ini. Antaranya termasuk PPR Kepong, PPR Muhibah, PPR Desa Rejang dan juga PPR Kerinci. Dalam operasi itu, sebanyak 19 unit dirampas yang mana 11 unit atas kesalahan penghuni tidak sah, manakala 8 lagi melakukan kesalahan tidak menetap. Muzamir berkata, selain rampasan unit, pihaknya turut mengambil tindakan mengunci meter air pada 173 unit yang disasarkan selepas mempunyai tunggakan sewa unit melebihi RM1,000. Sehingga Mei ini, DBKL mensasarkan 400 unit dirampas selepas membuat bancian harian di kawasan yang dikenal pasti melanggar peraturan perumahan.
Seorang pembantu akaun Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sebuah sekolah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di sini atas 28 pertuduhan menggunakan cek palsu bernilai RM20,800 sebagai tulen. Yu Bihun, 38 tahun yang juga seorang suri rumah, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Wanita itu didakwa dengan curangnya menggunakan dokumen cagaran berharga palsu sebagai tulen iaitu 28 keping cek CIMB bernilai RM20,800. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Bank CIMB, Taman Putra, Ampang dan PL Auto Service Center, Ampang Jaya antara Julai 2013 hingga Disember 2014. Bagi semua dakwaan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Polis menahan 3 suspek curi kereta di Nibong Tebal, Pulau Pinang Isnin lalu dan merampas 5 kereta mewah dianggarkan bernilai RM900,000. Ketiga-tiga suspek berkenaan yang berusia dari 30 hingga 39 tahun yang aktif melakukan pecah rumah dan mencuri kereta di beberapa negeri termasuk di ibu kota. Ketua Polis Daerah Brickfield Asisten Komisioner Syahrul Osman Mansur berkata, hasil siasatan lanjut dari laporan awam, pihaknya mengesan 3 suspek berada di sebuah inap desa di Nibong Tebal sebelum serbuan dilakukan. Hasil soal siasat, kami merampas 3 kereta disyaki dicuri di Nibong Tebal, 1 kereta di Jalan Klang Lama dan 1 kereta di Kota Damansara. Pihaknya kini sedang mengesan 2 lagi suspek dari kumpulan berkenaan yang masih bebas. Remaja perempuan Eng Pei Wen, 19 tahun yang memandu melawan arus mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan memandu di bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kematian. Remaja itu yang meminta dibicarakan menghadapi tuduhan mengikut Seksyen 44-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Timbalan Pendakwa Raya meminta mahkamah menetapkan ikat jamin RM10,000 dan magistrate kemudian membenarkan remaja itu dikenakan ikat jamin RM7,000 dengan 2 penjamin. Beliau menetapkan 12 Mei ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebelum ini dia dituduh mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana menggunakan syabu namun tidak mengaku bersalah. Eng dibenarkan ikat jamin RM5,000 dengan 2 penjamin bagi tuduhan itu. Seorang lelaki direman 7 hari sehingga 30 Mac bagi membantu siasatan atas kesalahan memiliki senjata api dan kereta klon di Kangar, Perlis. Suspek berusia 29 tahun itu berjaya ditahan polis selepas menemui sepucuk pistol automatik dalam kereta yang dinaikinya. Menurut sumber, suspek yang berasal dari Pulau Pinang dipercayai ditahan anggota unit peronda polis berhubung kes memandu kereta yang dicaki kereta klon. Namun selepas pemeriksaan lanjut terhadap kereta terbabit, polis menemui pistol jenis automatik dan sejumlah peluru dalam kereta berkenaan. Hakim Azman Abu Hassan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Beliau berkata pihak pendakwaan pula membuktikan kes itu melampaui keraguan munasabah, justru mensabitkan tertuduh Abdul Hamid Othman 30 tahun seperti pertuduhan. Berdasarkan pertuduhan, Abdul Hamid didakwa menyeludup 3 migran Vietnam iaitu 2 lelaki dan seorang wanita di kaunter keluar 2 pos imigresen Padang Besar pada 7 Disember 2014. Selepas 3 bulan menghilangkan diri, seorang lelaki yang juga suspek utama kes pecah rumah di sekitar Seksyen 7 Shah Alam akhirnya berjaya diberkas polis. Suspek berusia 27 tahun yang mempunyai 12 rekod jenayah lampau ditahan di Persiaran Raja Muda 5.30 petang 21 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam Asisten Komisioner Syafiq Mahmad berkata, suspek yang ditahan bersama teman wanitanya berusia 23 tahun itu dikehendaki bagi membantu siasatan 7 kes pecah rumah sejak Januari tahun ini.
Dengan tertangkapnya suspek, polis yakin dapat menyelesaikan kes pecah rumah di kawasan itu. Pengurus ladang sawit didakwa atas 15 pertuduhan memperdagangkan manusia di Mahkamah Majistret Kuala Kangsar. El Ganis, 43 tahun, didakwa memperdagangkan 15 individu termasuk 2 remaja lelaki bagi maksud eksploitasi buruh paksa dengan cara ancaman dan kekerasan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu dari April 2016 hingga Februari 2017 di ladang Koperasi Kelapa Sawit Sendirian Berhad, Kampung Tasik, Pangkalan Hulu, membabitkan mangsa antara 13 hingga 66 tahun. Semua pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 12, 13 dan 14 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Aktifsom 2007. Tertuduh turut didakwa dengan satu lagi pertuduhan mengikut Seksyen 52/3 Akta Pertubuhan 1966. Bagaimanapun, Ganis mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan dan minta dibicarakan. Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh bagi menghadapi tuduhan membunuh seorang wanita di sebuah rumah di Taman Datuk Leo Yan Sip, Ipoh 13 Mac lalu. Tertuduh Muhammad Nur Hussein Muhammad Saleh, 34 tahun, menganggap faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa, namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Dia didakwa membunuh Hamidah Abdul Rahman di sebuah rumah di Persiaran Wirajaya Timur 38, Taman Datuk Leo Yan Sim di Ipoh Perak antara 12.30 malam hingga 5 pagi 13 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Baiklah, kalender jenayah berhenti di sini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my, berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram, termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Berhati-hati di hujung minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nabia Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat.